KPM. Seterusnya, kita beralih kepada jenis pencemaran alam sekitar. Untuk jenis pencemaran alam sekitar, terdapat 4 jenis. Yang pertama, kita ada pencemaran udara. Yang kedua, pencemaran tanah. Yang ketiga, pencemaran terma. Dan yang keempat, kita ada pencemaran air. Dan apa punca menyebabkan setiap jenis pencemaran alam sekitar ini? Yang pertama, saya terangkan dulu ya Irfan, berkenaan dengan pencemaran udara. Untuk pencemaran udara, punca yang menyebabkan pencemaran udara ini, pertama, pembakaran bahan api fosil dan biogesim, gas exhaust automobil, perebutan bahan dan sisa organik yang membebaskan gas rumah hijau dan pelbagai jenis gas toksik seperti sulfur dioksida ke dalam udara. Dan pencemaran udara juga disebabkan oleh pencemaran udara semula jadi. Yang disebabkan pertama, letusan gunung berapi, pembakaran hutan, ribut debu dan sisa organik yang mereput. Untuk kategori yang ketiga bagi pencemaran udara adalah pencemaran udara buatan manusia. Yang pertama, gas exhaust daripada alat atau kenderaan bermotor. Seterusnya ada relau bagas, stesen jana kuasa terma dan industri dan tapak pelupusan sampah. Itu adalah kategori jenis pencemaran pertama. Yang kedua pula, kita beralih kepada pencemaran air. Punca yang menyebabkan pencemaran alam sekitar, pencemaran air ini, yang pertama adalah sisa air, sisa domestik seperti deterjen dan kumbahan, dan sisa pepejal seperti sampah sarap serta bahan buangan industri seperti gris boleh menyebabkan pencemaran air. Irfan. Dan seterusnya, bahan kimia yang digunakan dalam pertanian seperti baja kimia, racun perosak juga boleh menyumbang kepada pencemaran air. Dan seterusnya, kita ada tumpahan minyak yang boleh menyebabkan pencemaran air ini. Cikgu, contohnya macam kalau kita nampak kapal-kapal di lautan tu kan, itu juga boleh menyebabkan pencemaran air, betul? Ya, kalau membebaskan tumpahan minyak kan secara yang kita tidak diingini berlaku, boleh menyebabkan pencemaran air. Seterusnya kita beralih kepada jenis pencemaran yang ketiga, iaitu pencemaran tanah. Dan apa punca yang menyebabkan pencemaran tanah ini? Yang pertama, penggunaan baja dan racun serangga yang berlebihan tadi. Itulah sebabnya tadi Cikgu marah tadi. Itulah tak boleh guna kerana penggunaan baja, penggunaan racun serangga yang berlebihan akan menyebabkan pencemaran tanah. Sebab mengandungi bahan kimia, Cikgu, kan? Ya, tak elok untuk tumbesaran tumbuhan. Dan yang kedua disebabkan oleh pengurusan sisa pepejal yang kurang sesuai. Ketiga, puncanya adalah hujan asid, sisa nuklear dan juga sisa elektronik. Yang mana mungkin dibuang secara tidak dalam keadaan yang berkesan, sistematik, boleh menyebabkan pencemaran tanah. Contohnya, Cikgu, kalau kita membuang ataupun menyebabkan kita punya telefon bimbit di mata-mata tempat, mungkin menyebabkan pencemaran tanah juga, kan? Ya, betul. Lagipun macam bateri ke. Betul. Sebab tu ada teknik untuk lupuskan dengan berkesan. Seterusnya, pencemaran yang keempat iaitu pencemaran terma. Dan punca pencemaran terma ini adalah yang pertama, penyahhutanan. Penyahhutanan. Mungkin Cikgu boleh jelaskan sedikit apakah maksud penyahhutanan ini dan bagaimana keadaannya, Cikgu? Penyahhutanan adalah satu situasi di mana kalau ada tindakan penebangan hutan secara berlebihan, tidak patut dalam kadar yang kita patut jaga kelestarian alam sekitar ni. Cuba bayangkan kalau kita tebang semua pokok di kawasan hutan, apa yang jadi? Kita punya kawasan akan jadi panas, Cikgu, dan tak cukup bekal oksigen juga. Ya, sebab kita perlu gas oksigen untuk berrespirasi. Dan itu adalah menyebabkan pencemaran terma. Dan seterusnya, aktiviti perindustrian.
Dan terakhir, punca pencemaran alam sekitar untuk pencemaran terma ni juga adalah pembakaran bahan api dalam kenderaan ataupun mesin. Okey, malah macam kalau kita lihat di kawasan perkilangan cikgu kan, kalau ada asap yang keluar di corong tu, itu juga menyebabkan pencemaran. Betul cikgu? Ya, betul. Itu pencemaran udara, pencemaran terma yang menyebabkan haba meningkat. Kan? Jadi kita kena elakkan sebab sekarang ni kita boleh merasakan sendiri pemanasan global itu kan Ya, cikgu? betul. Jadi kita kena sama kurangkan. Okey, Baik. dah. Irfan dah boleh faham? Okey, Apa setakat itu ini jenis? Irfan faham ada 4. Nampak tak Irfan tulis nota dekat sini? Bagus. Anak murid yang bagus. Okey. Jadi, kita nak uji. Alamak, nak minda. kena uji minda pula. Okey, tak apa. Irfan rasa Irfan dah bersedia. Kita ada di whiteboard. Okey, yang papan putih disediakan, ni. Papan putih disediakan. Okey, sebelum tu, Okey. saya sediakan satu board untuk Irfan. Okey. Maknanya kalau berjaya jawab, uji minda kita, satu soalan yang betul, saya hadiahkan 1 bintang. 1 betul, 1 bintang. Ya. Okey, Irfan sahut cabaran cikgu. Boleh? Boleh. Okey, saya yakin awak boleh. Alright. Okey, seterusnya tengok pada gambar yang diberikan. Gambar, Kita oh, ada okey. 4 gambar. 4 gambar. Okey, dan gambar yang diberikan menunjukkan situasi kepada jenis pencemaran tadi. Sebab tu okey. kita ada 4 jawapan untuk jenis pencemaran alam sekitar. Baik. Ada pencemaran udara, ada pencemaran air, ada pencemaran tanah dan juga pencemaran Terma. terma. Jadi suai padankan gambar tu kan kepada jenis pencemaran alam sekitar. Boleh Irfan? Boleh cikgu. Okey, saya rasa Irfan boleh mulakan. Ingat Irfan, 1 soalan yang betul, 1 bintang. 1 yang betul, 1 bintang. Okey, baik. Kalau macam tu, izinkan saya untuk mulakan Okey. uji minda kita pada hari ini. Baik, Irfan akan mulakan dengan gambar yang di sebelah atas kiri ni dulu. Ya. Okey, kalau kita boleh lihat gambar di sini, pokok-pokok telah ditebang dalam hutan secara, kalau kita boleh katakan, berlebihan cikgu. Ya, betul. Bila pokok ditebang ni boleh menyebabkan pemanasan global dan juga menyebabkan kita kurang bekalan oksigen kerana kita perlukan oksigen untuk respirasi. Ya, betul. Nampak Irfan ingat kata-kata cikgu? Bagus. Tadi Baik. itu aktiviti apa yang kita kata tadi? Penyahutanan. Oh, pandai Irfan. Okey, baik. Jadi kalau untuk gambar yang pertama ni, Irfan akan pilih jawapan pencemaran. Pencemaran ini Irfan akan bawa naik ke atas. Pencemaran terma. Okey, kita tengok dulu. Okey. Teruskan jawapan yang Irfan nak bagi Okey. untuk setiap gambar, baru kita semak. Oh, okey. Betul Maknanya ataupun Irfan tidak? kena isikan semua Ya. dulu. Boleh, tak ada masalah. Baik. Kita teruskan pula dengan gambar yang kedua. Gambar yang kedua ni, okey, macam di kawasan kilang-kilang, lepas tu tanah nampak macam kurang sihat. Tanah yang tidak mempunyai Subur. neutron dan juga tidak subur untuk penanaman dan sebagainya. Jadi di sini Irfan boleh lihat ia merupakan satu masalah pencemaran. Apa jawapan dia? Okey, Irfan akan tarik jawapan dulu. Pencemaran tanah. Okey. Okey. Macam mana cikgu? Cikgu rasalah. Teruskan lagi. Teruskan lagi, Baru tak apa. kita tengok Okey, betul baik. atau tidak. Kalau Irfan dah selesai dengan gambar yang kedua, kita teruskan pula dengan gambar yang ketiga. Kalau penonton boleh lihat sekarang ini, okey, di sini kita boleh lihat pelbagai jenis sampah yang terdapat dalam gambar ini menunjukkan berlakunya pencemaran. Jadi pencemaran yang bagaimana? Dalam keadaan ini kita boleh lihat di kawasan-kawasan seperti sungai dan juga di pantai-pantai. Kan? Dan kalau kita boleh lihat sini, keadaannya sangat kotor cikgu kan? Ya, betul. Bila keadaan kotor macam ni, sememangnya berlakunya pencemaran dan juga menyebabkan ekosistem kita tidak stabil. Jadi, untuk keadaan ini selalunya kita nampak di bahagian sungai macam saya cakap tadi, ini adalah pencemaran air. Okey. Okey. Baik. Jadi tinggal satu sahaja lagi. Okey, gambar yang belum lagi Irfan suai padankan. Jadi, kita tengok dulu gambar, kita analisa sedikit mengenai gambar yang Irfan tengah tengok sekarang. Okey. Kalau kita boleh lihat gambar yang terakhir ni, ini merupakan gambar yang berada mengeluarkan asap di corong-corong menyebabkan berlakunya pencemaran yang kita tidak nampak mungkin sebab berlaku di udara dan atmosfera. Jadi, dan kalau kita melihat di sini juga, ini merupakan macam kilang-kilang yang besarlah. Dan kalau kita lihat, satu lagi clue di mana di bahagian awan juga gelap. Bila keadaan awan gelap menunjukkan berlakunya pencemaran di
udara, cikgu. Okey. Cemerlang. Alhamdulillah. Jawapan sangat mantap. Mantap, cikgu. Terima Dan kita kasih. semak dulu betul Silakan. ataupun tidak. Okey, untuk gambar yang pertama, tadi Irfan kata ada aktiviti penyahutanan. Dan penyahutanan tadi macam yang kita dah belajar sebelum tadi merupakan satu punca yang menyebabkan pencemaran terma. Betul jawapan itu. Betul, okey. Jadi saya bagi 1 bintang. 1 bintang. Terima Boleh Irfan kasih. letak Okey. pada board. Okey. Baik. Dan untuk yang kedua, gambar kedua yang menunjukkan situasi tanah yang tidak subur tu, Irfan kata itu adalah betul untuk pencemaran tanah. Okey, pandai dan Jadi 1 bintang yang kedua. Ya, Okey, bagus. terima kasih. Dan gambar yang ketiga menunjukkan pencemaran air kerana Irfan kata apa tadi? Banyak Ada sampah-sampah betul. dekat bahagian air. Contohnya dekat sungai, dekat pantai. Jadi itu tepat jawapannya pencemaran air dan 1 bintang lagi untuk 1 Irfan. bintang lagi. Terima kasih. Okey, dan yang terakhir Okey. kita ada gambar yang menunjukkan situasi perindustrian di mana ada asap-asap Okey. yang dikeluarkan berlebihan jadi yang menyebabkan pencemaran udara. Dan Okey. 1 lagi bintang untuk Irfan. Maknanya Irfan dah Ya, kumpul 4 dah bintang. 4 bintang. Yeay. Masalahnya sekarang saya Okey, nak okey. bagi tambah lagi 2 bintang. Kenapa, cikgu? Sebab Irfan sangat cemerlang dapat memahami setiap jenis punca yang menyebabkan 4 jenis pencemaran tadi. Tahniah Irfan. Terima kasih, cikgu. Okey, ada 6 bintang sekarang ni. Nampaknya Irfan tengah tahniah. kumpul. Okey, lekat-lekat dulu. Baik, cikgu. Irfan nak tanyalah, cikgu, pendapat cikgu. Ya. Kalau keadaan di negara kita, pencemaran yang mana satu yang lebih merisaukan sebenarnya, cikgu? Semua ni merisaukan sekarang. Okey. Sebab semua ada kaitan yang menyumbang kepada kadar peratusan pencemaran dalam negara kita. Okey. Kalau paling mudah pun kita tengok kawasan pantai, betul. sungai di kampung, sungai di luar pedalaman sekalipun, kita boleh nampak sikap tidak bertanggungjawab tu bila individu ada yang membuang sampah, Betul. sisa pepejal tadi secara tidak bertanggungjawab. Betul. Lepas minum, lepas makan, buang sahaja macam tu. Jadi semua aktiviti yang menyumbang kepada punca pencemaran alam sekitar patutnya kita dapat elakkan. Betul. Sebab kita perlu ada rasa tanggungjawab untuk pastikan kelestarian alam sekitar. Ya? Tadi cikgu ada cakap perkataan elakkan. Jadi, bagaimana ataupun caranya untuk kita elakkan daripada berlakunya pencemaran di negara kita, cikgu? Macam mana? Langkah-langkahnya. Kalau contoh Okey. untuk kita tengok pencemaran air tadi, sebab kita ada sisa pepejal, sampah-sampah dibuang secara tidak betul, betul. kan? Tidak sistematik. Yang pertama, maknanya kita ambil langkah satu, okey, bertanggungjawab. Kalau ada sisa pepejal, sampah-sampah, kita buang ke dalam tong sampah. Dan kalau ikut kita tengok sekarang pun, setiap tempat ada tong sampah yang dibekalkan, disediakan. Kalau tak ada, macam mana tu, Irfan? Kalau tak ada tong sampah yang berdekatan, kita bawa balik dulu ke rumah dan kita buang di tempat yang sepatutnya. Ya, dan kita harap setiap aktiviti apa yang kita buat menjaga kelestarian alam sekitar itu tadi. Betul. Dan bagaimana pula, cikgu, dari segi mungkin cikgu boleh ceritakan bagaimana keadaan undang-undang negara kita ini yang membantu untuk mengurangkan lagi pencemaran di negara kita. Kalau kita tengok sekalipun kan sekarang kuasa viral tu sangat Betul. membantu untuk mendidik juga. Jadi kalau ada individu yang buang sampah secara tidak bertanggungjawab, Okey. kan, compound, kan, denda dikenakan dan saya rasa pihak berkuasa juga telah mengetatkan undang-undang Betul. untuk memastikan pencemaran alam sekitar di negara kita bukanlah terus tiada, tapi kita dapat kurangkan. Betul tak? Betul, cikgu. Maknanya sebagai seorang individu dan rakyat Malaysia, kita perlu bertanggungjawab. Kita bagi tahu kepada pihak yang berkuasa untuk mengambil tindakan undang-undang, kan? Ya, Jika betul. berlakunya pencemaran. Didik TV KPM